Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kita buat pertama kalinya dalam program Hello Iskandar Puteri dari studio Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Dikala kini kita masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Jadi saya hos anda Azizah Nasabu. Tuan-puan dan puan-puan sekalian boleh juga menyaksikan sidang video kami bersama tetamu-tetamu jemputan secara langsung di YouTube Yayasan Penyayang secara live ataupun YouTube channel Yayasan Penyayang Iskandar Puteri selama 1 jam kami bersiaran dari pukul 11 sehingga jam 12 tengah hari setiap hari Sabtu ya. Baiklah, anda juga boleh berinteraksi bersama kami. Anda boleh menembusi studio Yayasan Penyayang Iskandar Puteri sama ada untuk bertanyakan soalan ataupun memberikan apa jua pandangan. Okey, kami berikan nombor talian kami 016-752-0652. Saya ulangi lagi sekali kepada yang tak dapat nak copy nombor tu 016-752-0652. Baiklah, sebelum bermula ingin kami berikan sedikit pesanan mesra. Sekarang adalah tempoh kawalan pergerakan. Masih berjalan lagi, kita dalam fasa pemulihan. Jadi jangan lupa, sekiranya berada di tempat awam atau naik kenderaan pengangkutan awam, pakailah pelitup muka. Kerana sekiranya tak pakai, anda mungkin akan disaman. Bukan murah RM1,000. RM1,000 tu kalau kita beli macam-macam keperluan dapur. Sayanglah wang itu daripada kita bayar saman. Jadi pakailah. Jadikan ia satu norma baru, Standard Operation Procedure, SOP demi menangani penularan pandemik COVID-19 agar ianya cepat berakhir. Baiklah, hari ini tarikh yang sangat cantik. 8 hari bulan 8 0808 2020. Okey, tarikh yang bersejarah di mana bermulanya program e-digital kami ini. Jadi sebagai pembuka bicara pada hari ini, kami bawakan rasmi segmen Hello Iskandar Puteri kita pada hari ini. Kami bawakan pengerusi Yayasan Penyayang Iskandar Puteri sendiri yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hairi bin Malik. Selamat pagi Tuan Haji, masih pagi lagi Okey, sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, dalam PKP kita dalam suasana agak kurang selesa sekarang ni terutama kita punya rakan-rakan yang tak bekerja bermula daripada bulan Mac 2020 mereka terpaksa berniaga kan untuk mencari rezeki. Baiklah, sebelum kita teruskan Tuan Haji Hairi, kita cuma nak tahu bila sebenarnya yayasan ini ditubuhkan dan bagaimana boleh tercetusnya idea penubuhan dan juga yayasan ini dapat dana daripada mana? Okey. Okey, terima kasih Azizah. Pertamanya saya dalam berongan ini nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Yang Amat Berhormat Datuk Hasni Mohamad kerana memberi saya peluang sekali lagi untuk menerajui Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Kerana saya pernah menjadi pengurusi pada tahun 2015 dan kini saya diberikan sekali lagi tanggungjawab untuk menjadi pengurusi yayasan ini. Jadi yayasan ini ditubuhkan pada tahun 2015. Okey. Ianya adalah cetusan idea Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada ketika itu, iaitu Datuk Mak Khalid bin Nordin. Beliau mencadangkan supaya di setiap majlis-majlis bandaraya, di setiap majlis-majlis daerah di seluruh negeri Johor ditubuhkan sebuah yayasan. Jadi yayasan ini akan menjadi sebuah medium untuk mendekatkan kerajaan, majlis bandaraya-bandaraya dan juga dengan masyarakat. Itu yang penting pada kita. Maknanya penubuhan yayasan ini adalah hasil daripada cadangan seorang menteri besar untuk mendekatkan kerajaan dengan masyarakat yang berada di kawasan majlis-majlis bandaraya dan majlis-majlis daerah. Itu saya ingat antara yang kita kena ingat bahawa yayasan ini ditubuhkan di seluruh negeri Johor, termasuklah kita di kawasan
Iskandar Puteri. Okey. Jadi saya nak tambah satu perkara lagi. Yayasan ini telah ditubuhkan pada tahun 2015. 2015 hingga sekarang dah 5 tahun Yayasan Iskandar Puteri ini ada menjalankan program-program ini. Tetapi saya percaya ramai lagi di kalangan kita di kawasan Iskandar Puteri ini masih belum kenal yayasan, tidak mengetahui apakah perkara-perkara yang sedang dan akan dijayakan oleh yayasan. Sebab itu saya nak mengadakan program secara langsung ni supaya program ini akan menjadi satu bahan rujukan kepada masyarakat yang tinggal di Iskandar Puteri. Bila-bila masa kita nak tahu tentang perkembangan ataupun perkara-perkara yang akan kita jayakan, rakaman ini akan menjadi bahan rujukan kepada penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Kerana kita nak ramai masyarakat tahu apa itu yayasan. Kita nak ramai lagi terlibat dan dapat faedah dari apa yang kita akan jayakan. Jadi mudah-mudahan program ini akan menjadi tempat untuk masyarakat melihat. Kalau nak bertanya, tak tahu tempat nak bertanya, pergi tengok di YouTube dan sebagainya, akan tahu apakah yang akan kita jayakan untuk membangunkan masyarakat di Iskandar Puteri. Okey, kita mula 2015 dan idea penubuhan datang daripada Datuk Seri Khalid Nordin. Tapi macam mana? Kita banyak perancangan tapi dana tu dapat daripada mana tu? Kita dana ni disalurkan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Okey. Jadi daripada situlah kita gunakan untuk program-program yang akan kita jayakan. Selain daripada itu, kita juga boleh mengadakan mencari sumber dana sendiri. Dan ini dua perkara yang menjadi pendapatan daripada kita. Kita mendapat daripada Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dan kita juga boleh mendapat mencari sumber dana sendiri. Okey. So maknanya ada dua sourcing lah maknanya daripada Majlis Bandaraya dan juga daripada sendiri. Okey, terima kasih Tuan Haji atas jawapan itu tadi. Dan anda di luar sana kami harap dapat sharekanlah kerana pada hari ini kepada mereka yang share terbanyak ada hadiah istimewa daripada Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Jadi jangan lupa share, jangan tak share. Okey, kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Kami sebenarnya tanya-tanya, apa fungsi Yayasan Penyayang Iskandar Puteri? Apa peranan dia? Sebab bila di luar sana kami dengar mereka cakap yayasan ni macam tempat yang perlu kita tuju apabila kita susah. Mereka cakap, alah yayasan kan ada, yayasan kan boleh bantu, yayasan kan ada, itulah ayat mereka. Tapi harap Tuan Haji dapat clarify, dapat jelaskan adakah persepsi ini betul dan bagi mereka yang susah akan datang ke sini, tetapi bagi mereka yang senang pula, mereka yang kadang-kadang ada berkelebihan, ada kemahiran tertentu ke bagaimanakah mereka boleh datang ke sini juga untuk memberi sesuatu instead of mereka menerima. Jadi ini soalan yang baik untuk kita jelaskan melalui program pada pagi ini. Kita sebenarnya bila tertubuhnya yayasan ini, peranan kita sebenarnya sangat besar kerana kita diberi tanggungjawab untuk membantu kerajaan meningkatkan potensi masyarakat yang berada di kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Maknanya kita mempertekankan potensi kemahiran diri, kita memberikan nilai tambah kepada masyarakat di Iskandar Puteri melalui program-program yang kita aturkan, program-program pendidikan, kita mempertekatkan nilai tambah diri melalui program sosioekonomi dan juga barulah kita memberikan juga program-program bantuan kebajikan. Maknanya yayasan ini bukan sekadar memainkan peranan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita itu adalah sebahagian daripada apa yang akan kita jayakan untuk bantu masyarakat. Tetapi yang paling penting, kita nak meningkatkan potensi diri masyarakat yang berada di dalam Majlis Bandaraya Iskandar Puteri melalui program-program yang akan kita jayakan. Melalui program pendidikan, kita melalui program untuk anak-anak muda, untuk peniaga, untuk suri rumah. Ini semua akan kita jayakan hasil daripada perancangan kita dan juga hasil daripada pandangan yang kita dapat daripada masyarakat supaya ianya dijayakan oleh yayasan untuk kebaikan
masyarakat yang tinggal di kawasan Iskandar Puteri. Okey, tadi Tuan Haji maklumkan ada beberapa program kita ada program pendidikan, program untuk sosial, program untuk ekonomi, program untuk kebajikan. So bagaimana, ada alokasi tak? Adakah yayasan tertakluk kepada tema-tema tertentu? Contohnya separuh mesti pergi kepada pendidikan atau 1/4 kena pergi ke kebajikan. Alokasi peruntukan yang digunakan? Dari segi allocation untuk peruntukan untuk program, sebenarnya kita lebih banyak menumpukan kepada kemajuan dalam bidang pendidikan. Okay. Sebab tu kita menekankan banyak peruntukan untuk pendidikan kerana kita kena sediakan anak-anak muda terutamanya supaya dapat menjadi hebat dalam bidang keilmuan ini. Banyak program-program yang boleh kita salurkan supaya anak muda ini ada bekalan untuk berdepan dengan cabaran masa depan yang besar. Sebab tu program kita banyak kita berikan kepada sekolah. Sebab sekolah boleh jayakan program-program untuk memperhebatkan pencapaian anak-anak muda di sekolah. Kita berikan peluang-peluang pendidikan untuk anak-anak muda kalau mereka nak mendapat maklumat tentang kerjaya dan sebagainya. Jadi sebahagian besar kita akan tumpukan pada bidang pendidikan. Kemudian barulah kita beralih kepada kemajuan dalam bidang ekonomi dan juga kita tak lupa untuk kita bantu mereka yang dalam kesusahan untuk mempertingkatkan membasmi kemiskinan kepada golongan B40 dan juga mereka yang kurang bernasib baik, dan kita juga memberikan sedikit peruntukan untuk mereka yang terkesan dengan bencana alam. Seperti banjir, terbakar dan sebagainya. Okey, terima kasih penjelasan Tuan Muhsin tadi. Kepada anak-anak muda di luar sana terutamanya, tengok pelbagai sebenarnya aktiviti yang kami anjurkan atau program yang kami anjurkan untuk anak muda. Jadi rajin-rajinlah ke page Yayasan Penyayang Iskandar Puteri bagi mengetahui apa ada di sini. Baiklah, apa pun yang kita lakukan, apa jua yang kita lakukan, tidak kiralah di mana pun siapa kita, tetap ada cabaran yang harus ditempuhi. Begitu juga dengan Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Bermula 2015 sehingga kini 2020, bermakna yayasan sudah berumur 5 tahun. 5 tahun pelbagai cabaran telah dilalui bagi membantu menangani masalah komuniti ataupun apa jua dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Tambahan kini dalam keterbatasan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita lihat penyampaian maklumat secara digital amatlah diperlukan. Kalau dulu kita rasakan dia sebagai satu kehendak, tapi kini tidak lagi. E-digital menjadi satu keperluan. Jadi mungkin Tuan Muhsin boleh terangkan apakah pendekatan yang diambil oleh Yayasan Penyayang ke arah e-digital ini? Sebenarnya sebelum berlakunya wabak COVID melanda negara kita, Yayasan mainkan peranan yang cukup besar dalam mempertingkatkan potensi diri masyarakat. Sebelum ini, semenjak tahun 2015, kita banyak program-program secara terus. Kita buat biro program pendidikan. Kita pergi ke sekolah, kita panggil program-program menambah kemahiran menjawab soalan dalam mengumpul pelajar-pelajar secara beramai-ramai. Kita buat program untuk mempertingkatkan keusahawanan, buat program secara terus, panggil usahawan datang satu tempat. Jadi sepanjang program yang kita jayakan, kita panggil dalam program yang mengumpul masyarakat secara beramai. Tapi bila norma baru ni melanda negara kita tak boleh terhenti dalam kita menjayakan program-program yang sudah kita rancang. Tapi kita tak boleh nak mengumpulkan peserta-peserta seperti dulu. Kalau dulu kita panggil pelajar seramai 200 orang buat program untuk menghadapi peperiksaan STPM, kalau saya tak silap kita buat. Seramai 200 orang datang. Kita panggil program keusahawanan, memasak dan sebagainya, 40-50 orang sekali kita boleh kumpul. Tapi dalam norma baru, kita tak boleh nak mengumpul audiens kita sebegitu ramai. Tapi kita tidak boleh terhenti dari menunaikan tanggungjawab untuk kita mempertingkatkan potensi masyarakat, belia dan sebagainya yang tinggal di kawasan Iskandar Puteri. Jadi sebab itu, kita dalam mesyuarat baru-baru ini
kita menubuhkan satu unit e-digital. Okay. Unit e-digital ini akan kita jayakan program-program yang seperti mana kita jayakan pada sebelum ini, sebelum wabak ini. Tapi kita sekarang kita jayakan dalam bentuk secara live, secara kita gunakan YouTube, live telecommunication macam ini. Contoh, kita akan adakan program-program untuk menjawab soalan, peperiksaan. Kita tak perlu pergi ke sekolah, kita boleh adakan di studio seperti ini. Kita kalau nak beri panduan mereka yang sedang mencari idea resipi-resipi baru supaya dapat meniaga memasak dan sebagainya. Dulu kita pergi kumpul orang, sekarang kita boleh buat di studio. Masyarakat, peniaga boleh duduk di rumah melayari YouTube dan kita punya Facebook. Mereka boleh dapat ilmu daripada unit e-digital kita. Kita boleh panggil, dulu kita pergi buat ceramah-ceramah motivasi di tempat-tempat awam. Kali ini kita boleh gunakan unit e-digital kita, buat di studio kita, dan boleh faedahnya dapat diikuti mereka tinggal di rumah saja. Jadi maknanya dalam norma baru, yayasan tidak terhenti untuk buat program-program yang boleh mempertingkatkan potensi diri masing-masing. Jadi jangan bimbang, kita akan terus mendekatkan yayasan ini dengan masyarakat yang berada di luar melalui unit e-digital kita. Jadi saya percaya banyak lagi yang akan kita kongsikan tentang apa program-program yang kita boleh jayakan melalui unit e-digital ini. Jadi ini dalam norma baru, kita akan terus bergerak mendekatkan yayasan dengan masyarakat. Alhamdulillah, kita telah tercetusnya satu unit baru, iaitu unit e-digital. Okey, kita ada komen sedikit daripada Pak Ali Gelang Patah. Yang berbahagia pengurusi Yayasan Penyayang Iskandar Puteri, adakah wajar kampung di pinggir pekan untuk dimasukkan ke dalam kawasan MBIP Masjid Bendahara Iskandar Puteri? Mungkin Tuan Pengerusi boleh jawab. Sebenarnya kita program-program kita ni kalau yang berada di dalam kawasan Majlis Bandara Iskandar Puteri memang termasuk dalam rangkaian tempat yang akan kita salurkan program-program ini. Contohnya di kawasan, saya ingat Pak Ali ni tinggal di kawasan Gelang Patah di pinggir pekan. Ini memang adalah kawasan yang akan kita bantu melalui program-program yang akan kita jayakan. Jadi Pak Ali jangan bimbang, kalau Pak Ali ada idea, ada cadangan untuk kita jayakan program secara bersama untuk kebaikan penduduk-penduduk di tempat tinggal Pak Ali, boleh menghubungi kita. Terima kasih kerana masih tetap setia bersama kami. Baiklah, kepada penonton di luar sana, jangan lupa sharekan. Kerana pada hari ini, share yang terbanyak akan menerima hadiah misteri daripada pihak Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Jadi share, jangan tak share, okey? Baiklah, kita berbalik kepada soalan tadi. Soalan ramai yang terkesan akibat COVID-19. Di mana ada yang diberhentikan kerja, ada yang tidak diteruskan kontrak kerana ekonomi agak merundum. Dan penganggur-penganggur ini sebenarnya mereka adalah ketua keluarga. Mereka perlu meneruskan kelangsungan hidup untuk mencari nafkah. Jadi, apakah perancangan aktiviti yang ada di Yayasan Penyayang ini yang boleh juga kita meliputi mereka-mereka ini supaya mereka dimudahkan urusan untuk menyara keluarga. Dan ini mereka adalah orang-orang yang terkesan akibat COVID-19. Ya, Tuan Pengerusi. Ya, terima kasih. Soalan ini memang banyak kita terima daripada masyarakat di luar. Bila mereka terkesan, mereka terputus sumber pendapatan. Mereka datang bertanya apakah caranya yayasan boleh membantu mereka. Pertama, kita nak maklumkan mereka terputus pendapatan tu, kita tak boleh bantu secara terus memberikan bantuan kewangan setiap bulan. Kita sebenarnya akan mainkan peranan seperti kita membekalkan alat memancing.
biar mereka ada alat mancing untuk mendapatkan ikan. Kita tak boleh nak bagi ikan saja. Jadi dengan kata lain, untuk kita bantu mereka yang terkesan dengan wabak COVID yang terputus pendapat mata pencaharian, kita memberikan ilmu untuk mereka mendapat sumber pendapatan yang baru. Contoh kalau kita tengok, kita adakan program-program untuk mereka menjadi usahawan. Itu yang akan kita jayakan. Sebagai contoh, tak lama lagi kita akan buat program keusahawanan terapi komplementari. Itu salah satu contoh program yang boleh mereka yang terputus pendapatan belajar kaedah mengurut contohnya. Yang ini kita akan jayakan tak lama lagi. Mereka bukan saja kita ajar kaedah mengurut, kita ajar sistem pengurusan dan akhirnya membuat marketing. Kalau dia nak terus menjayakan program mengurut ni sebagai sumber pendapatan dia, kita akan jayakan program memasak contohnya. Kita akan panggil chef-chef terkenal yang kalau dia nak belajar mungkin terpaksa kena kos yang tinggi. Kenapa saya nak bagi tahu program memasak ni penting? Nampak macam remeh, tetapi sekurang-kurangnya program ni kita panggil chef yang bertauliah. Dia akan ajar ilmu-ilmu yang baru. Jadi mereka yang terputus pendapatan ini, dia boleh mendapat ilmu ini dia melalui program melalui e-digital kita. Dia belajar, dia tengok yayasan punya program dan dia boleh memulakan perniagaan menjual makanan contohnya. Ini akan memberikan peluang untuk mereka mencari sumber pendapatan yang baru. Kemudian kita akan buat collaboration dengan college community. College community ada di kawasan Iskandar Puteri yang kita sudah pun melawat dan kita sudah pun berbincang dengan college community. Mereka ada kepakaran mengenai program-program IT. Jadi mereka yang terputus pendapatan, kita akan jayakan program-program yang boleh melibatkan online business. Sebab sekarang ni trend online business ni hebat, yang boleh menjana pendapatan melalui gerak kerja di rumah saja. Tapi kalau kita nak buat online business, tak ada ilmu, tak boleh. Jadi yayasan secara berkolaborasi dengan college community, kita akan jayakan program-program untuk mendapat ilmu bagaimana nak menjayakan perniagaan melalui online business secara online. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan kita jayakan, membantu mereka yang terputus sumber pendapatan ataupun pendapatan untuk menambah pendapatan. Dah ada pendapatan, suami isteri dah bekerja tapi nak menambah pendapatan. Dan ini yang akan kita jayakan melalui yayasan, iaitu melalui program-program yang boleh mencetuskan idea untuk menjadi seorang usahawan. Ini yang akan kita jayakan melalui yayasan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Itu dia tadi penerangan daripada Tuan Pengerusi, di mana kita bagi pancing, bukan kita bagi ikan. Kerana pancing kita boleh gunakan sepanjang masa dan berterusan. Okey, dan kita mempunyai rakan kolaborasi yang strategik, iaitu college community, di mana banyak aktiviti yang boleh kita lakukan. Antaranya ada urutan, ada masakan, ada perniagaan online. Jadi kepada anda di luar sana yang rasakan apa yang kami buat masih kurang lagi, apa yang mungkin tak sesuai dengan apa kamera yang anda mahu, anda boleh datang kepada kami, usulkan kepada kami, mungkin boleh cadangkan kepada kami siapakah penyedia latihan untuk kami rujuk. Okey, dan untuk mereka di luar sana ya, anda boleh menembusi talian kami di studio. Kami sertakan talian hotline kami 0167520652. Anda boleh menhubungi kami, boleh bertanyakan soalan, boleh memberikan apa jua pandangan. Saya dipahamkan ada seseorang di talian? Halo? Hello. Halo, ya, Iskandar Puteri. Siapa di sana? Ya, nama saya Goh Chu Peng. Okey, Miss Goh, daripada mana? Saya duduk di Senai. Okey. Bekerja sebagai penjaja. Soalan saya yang ingin bertanya, kawasan yang mana boleh dapat memohon bantuan yayasan?
Oh, baik Misko. Okey, kita teruskan kepada Tuan Pengurusi ya. Misko dia duduk di Ya. Senai, Kulai. Di Senai Kulai. Terima kasih Miss Go. Ini soalan yang menarik juga sebab Kulai ini berada di luar kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Seperti mana yang saya maklumkan di peringkat awal tadi, di yayasan ini ditubuhkan di seluruh majlis-majlis bandaraya dan majlis-majlis daerah di seluruh negeri Johor. Maknanya kita di Iskandar Puteri hanya boleh memberikan bantuan program-program ini kepada mereka yang tinggal di sekitar majlis bandaraya Iskandar Puteri. Macam Miss Go tadi tinggal di kawasan Senai di Kulai. Kulai juga ada yayasan. Jadi kena pergi melihat di yayasan Kulai pula apakah program-program yang mereka jayakan. Bolehlah mendapat bantuan ataupun pertanyaan kepada yayasan Kulai. Kita tak sampai program kita sampai ke Kulai. Kita hanya di sekitar Majlis Bandaraya Iskandar Puteri ya. Itu saja yang kita boleh tawarkan bantuan kita. Okey Misko, maaf ya Misko, kawasan Senai, Kulai itu luar daripada kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dan Misko boleh rujuk kepada Yayasan Penyayang Kulai. Okey, baiklah. Ada soalan lagi? Kita ada soalan di online itu, Tuan Haji, Tuan Pengurusi, daripada Encik Amdin bin Haji Jamiran. Soalannya, apakah peranan yayasan untuk golongan anak muda dan belia? Mohon pencerahan. Bosku, bosku panggil Okey, Tuan Pengurusi. Terima kasih Saudara Amdin kerana bertanya soalan ini. Bagaimana yayasan mainkan peranan untuk golongan anak muda? Kita memang mengambil berat untuk membantu anak muda di kawasan Iskandar Puteri ini membangun, mempertekadkan potensi diri anak muda. Jadi kita dah aturkan program ni banyak untuk anak-anak muda. Semenjak 2015, kita setiap segmen memang akan ada untuk anak-anak muda. Contoh segmen usahawan, memang kita ada program untuk anak-anak muda. Program untuk sukan, mereka bersukan, memang kita ada untuk anak-anak muda. Saudara Amdin, saya pernah buat program untuk anak muda yang berminat, yang sering bermain futsal contoh ya, dan bermain badminton yang kena menyewa, membayar sewa kalau mereka nak menyewa gelanggang futsal ataupun gelanggang badminton. Kita berikan subsidi yuran penyewaan tu kepada mereka yang nak menggunakan dewan itu, tempat gelanggang itu. Contoh kalau anak muda nak bermain, nak menyewa gelanggang futsal tu kena RM80. Kita berikan kalau tak silap saya 50% subsidi harga penyewaan itu kepada anak-anak muda yang nak bersukan, nak main futsal, nak main badminton. Kalau dia kena bayar RM80, kita bagi subsidi RM40, RM40 lagi baru mereka tambah. Sampai sebegitu sekali kita nak menggalakkan anak muda bersukan, nak mendekatkan diri yayasan ini dengan anak muda. Kita pernah buat program bantu anak-anak muda yang sudah keluar daripada universiti, dah dapat ijazah. Kita panggil konsultan, kita bayar ribuan ringgit kepada konsultan untuk mengajar pula anak-anak muda di Iskandar Puteri ini bagaimana nak menjalani proses temuduga. Bila nak buat membuat resume, kita beri kursus supaya anak-anak muda yang dah ada ijazah ni, bila mereka menjalani program yang kita jayakan, bila mereka pergi berdepan dengan penemuga-penemuga, mereka ada satu lagi ilmu, iaitu berdepan macam mana nak menjayakan proses temuduga, nak dapat pekerjaan itu. Sebab saya percaya walau mereka dah ada ilmu selama 3-4 tahun di universiti, tapi bila nak bersaing dalam ratusan orang yang dapat sesuatu pekerjaan itu, proses temuduga itu juga perlukan ada ilmu. Resumenya, nak jawab soalannya, bagaimana nak menjawab pertanyaan dan sebagainya, itu juga kita beri panduan kepada anak muda. Banyak macam yang kita bangunkan program-program untuk anak muda. Setiap perkara segmen mesti akan ada untuk
anak muda. Jadi kalau anak muda di luar sana, fikirkan ada lagi program-program yang dipikirkan sesuai, bagus untuk kita jayakan untuk anak muda, boleh hubungi kita dan insya-Allah kita akan jayakan program ini untuk kita bantu anak muda. Baik dalam bidang keusahawanan, baik dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang sosial. Okey, itu dia penerangan Encik Jamdian ya. Cik Amdian daripada Tuan Pengerusi untuk anak muda kita bukan saja bagi pendidikan ilmiah tapi kita juga bagi pendidikan jasmani menerusi sukan yang kita bagi subsidi separuh harga. Okey, seterusnya kita nak cakap macam sensitif sikit sebenarnya isu ni kita lihat yayasan ni adalah suara-suara di luar mengatakan yayasan ni macam pilih kasih. Bila dilihat kebanyakan aktiviti dia sebelum-sebelum ni kita tengok macam lebih menjurus ke arah agama Islam dan juga orang-orang Melayu. Jadi bangsa-bangsa lain terasa agak diketepikan, agama lain berasa agak diketepikan. Jadi apakah komen Tuan Pengerusi? Saya rasa kalau penduduk di luar sana mengikuti program-program yang kita jayakan, mereka akan faham bahawa yayasan ini sebenarnya untuk semua kaum. Kita tidak menghadkan program-program kita hanya untuk kaum-kaum tertentu. Sebagai contoh, semenjak tahun 2015, kita paling asas setiap musim perayaan kaum, memang kita akan berikan sedikit bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik daripada kaum-kaum tertentu. Bila nak sambut Hari Raya Puasa, kita berikan bantuan. Sambutan Tahun Baru Cina, kita berikan bantuan kepada mereka yang memerlukan di kalangan kaum Cina. Pada sambutan perayaan Deepavali, kita beri pula bantuan kepada mereka memerlukan di kalangan kaum India. Itu asas. Itu saja sudah jelas bahawa yayasan memang memberikan program untuk semua kaum. Kalau kita melihat program-program pendidikan, juga kita jayakan untuk semua orang. Kita pernah buat program bantuan pembiayaan kos kenderaan, Bas sekolah, tambang bas. Tambang bas. Kita buka untuk semua kaum. Kita buat program kebajikan. Itu pun untuk semua kaum. Kalau kita tengok, kita bantu untuk orang susah, untuk orang Melayu, untuk orang Cina, untuk orang India. Dan kita baru-baru ni akan ada program untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA. Kita beri sumbangan sebanyak RM500 kepada pelajar-pelajar yang layak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma dan ijazah. Itu juga untuk semua kaum. Untuk bidang keusahawanan, baru-baru ni kita ada bantuan untuk membeli peralatan perniagaan sebanyak RM300 maksima. Itu juga kita berikan untuk semua kaum. Jadi percayalah bahawa yayasan dari semasa ke semasa tidak pernah meminggirkan mana-mana kaum yang memerlukan khidmat daripada yayasan, dan kita akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk mempertekadkan potensi masing-masing kepada semua kaum yang ada di dalam kawasan Iskandar Puteri. Ya, di dalam yayasan sendiri pun bukan Tuan Pengerusi sahaja kan. Bawah Tuan Pengerusi ada beberapa ahli lembaga pembangunan amanah juga daripada berbagai kaum ya. Jadi kepada kaum-kaum lain di sana jangan risau. Anda terjaga. Okey, baiklah. Ada soalan daripada SD Salbiah. Ya, Puan SD Salbiah kecil ni saya tak pasti Okey, Assalamualaikum Tuan Haji. Ada tak program anjuran Yayasan Penyayang menjalankan usaha sama dengan pihak industri? Maksudnya kilang kot ni. Industri agak luas sebenarnya. Saya tak pasti industri apa. Industri perkilangan ke, industri perumahan ke. Jadi memang secara umumnya kalau saya nak menjawab soalan-soalan seperti ini, kita memang sentiasa akan bersedia membuat kerjasama dengan mana-mana pihak. Baru ni saya saya maklumkan kerjasama dengan pihak college community untuk dijadikan program pendidikan. Jadi kalau ada mana-mana pihak di luar sana yang ingin bersama-sama dengan kita, kita tak ada masalah untuk kita libatkan diri yayasan, asalkan program-program itu boleh membantu
mempertingkatkan potensi masyarakat yang berada di kawasan Iskandar Puteri. Baiklah, jadi anda di kawasan dia pihak-pihak industri, pihak-pihak NGO pun boleh datang berkolaborasi bersama kami untuk menjayakan program-program kami. Tak ada masalah. Kami menjalankan tangan terbuka, konsep tangan terbuka, tak ada masalah. Everybody is will be entertained. Baiklah, kita dipahamkan ada talian Ada sesiapa? Ada talian? Okey. Halo? Ya. Halo ya. Halo ya. Saya Daniel Azhar bin Ruslan dari Taman Universiti. Ya, Encik Daniel. Saya. Boleh terus tunjukkan soalan atau pandangan? Okey. Yang pertama, tanya Yayasan Penyayang bila ada program ni bolehlah kita tengok, kita tahu apa yang Yayasan buat. Tanya Tuan Haji. Hai Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih. Banyak. Ya. Okey, Tuan Haji, saya nak tanya Tuan Haji Tadi Tuan Haji ada cerita pasal program, pasal macam-macam lah program. Cuma saya nak tanya Tuan Haji, macam tempat saya ni Tuan Haji, ada, yelah kawasan tempat saya duduk ada balai raya, balai komuniti. Saya nak tanya, yang saya yayasan ni ada ke? Boleh saya mohon untuk baiki balai raya tempat saya lah, balai raya ni pun untuk penggunaan penduduk juga, komuniti juga. Macam mana Tuan Haji? Boleh ada ke peruntukan macam tu Tuan Haji? Itu saja soalan saya. Terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih banyak Daniel. Ini soalan yang menarik juga, banyak orang tanya. Saya ulang balik soalan Saudara Daniel tadi. Saudara Daniel ni tanya, boleh tak yayasan bantu untuk memperbaiki balai raya yang ada di kawasan tempat dia tinggal? Ini memang banyak orang tanya. Untuk makluman Daniel dan untuk makluman masyarakat di luar sana, kita di yayasan hanya boleh menyalurkan bantuan dari segi program dan aktiviti yang bukan berbentuk fizikal, pembangunan fizikal. Memang ramai, memang banyak sekali permohonan-permohonan yang kita terima untuk membesarkan dewan, untuk macam sekolah banyak minta kita bantu nak besarkan kantin, ada tempat-tempat nak bina pejabat, urusan mereka, tempat NGO nak buat pejabat, boleh tak keluarkan peruntukan untuk mereka. Jadi ini semua kita tak jayakan. Kita hanya bersama dengan masyarakat melalui program-program saja, bukan bantuan berbentuk pembangunan fizikal. Jadi kita minta maaf banyak-banyak kerana sumber kewangan kita pun tidak begitu besar. Saya percaya perkara-perkara yang nak pembangunan fizikal ni ada tempat-tempat yang memang boleh dijayakan oleh peringkat kerajaan, boleh melalui Majlis Bandaraya Iskandar Puteri sendiri. Kalau katalah nak bina gelanggang futsal, saya percaya tak perlu pergi tanya yayasan, boleh mohon sendiri dengan MBIP contohnya, melalui pejabat daerah, melalui agensi-agensi yang lain yang boleh menyalurkan bantuan berbentuk fizikal. Tapi kita hanya melalui program-program, kita salurkan bantuan kita berbentuk seperti itu saja. Okey, itu dia Encik Daniel jawapan daripada Tuan Pengurusi kita hanya menyalurkan berbentuk program, bukan berbentuk fizikal. Di mana berbentuk fizikal kena rujuk kepada pejabat daerah ataupun Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Baiklah, kita dipahamkan ada seseorang di talian. Baiklah. Halo Iskandar Puteri. Hello. Hello, ya saya. Okey, saya Maria. Ya, Puan Maria. Ya, saya. Okey, saya nak tanya berkenaan pasal nak mohon bantuan dari Penyayang. Apa saluran yang ada ataupun bantuan yang ada? Itu saja soalan saya. Boleh ulang soalan tak? Okey, saya nak tanya berkenaan bantuan dari yayasan. Apa saluran yang ada atau bantuan yang ada di Yayasan Penyayang? Okey. Terima kasih Puan Maria. Soalannya apakah bantuan-bantuan yang boleh beliau perolehi daripada yayasan? Kita maklumkan tadi, kita buat program-program untuk mempertingkatkan potensi diri masyarakat yang berada di kawasan Iskandar Puteri. Jadi kita banyak program-program yang kita pecahkan segmen-segmennya. Kita ada program pendidikan, kita ada program kebajikan, kita ada program untuk belia, kita ada program untuk usahawan. Jadi ini semua
akan kita jayakan di masa-masa akan datang melalui segmen-segmen ini. Cuma masyarakat di luar sana macam mana nak tahu apa yang akan kita jayakan? Bolehlah saya sampaikan di sini untuk mendapat maklumat-maklumat apa yang akan kita jayakan di masa-masa akan datang. Boleh melayari website kita Website kita www.yayasanpenyayangiskandarputeri.com. Boleh pergi ke website kita. Nanti akan banyak maklumat-maklumat sejarah kita, program-program sebelum ini dan program-program yang akan datang akan dimuatkan juga di website. Boleh juga melalui Facebook. Facebook Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Ini boleh sangat mudah. Pergi tengok. Jadi friends to Facebook Yayasan Penyayang Iskandar Puteri, maka di situ akan ada macam-macam maklumat tentang yayasan. Jadi boleh tak tertinggal perkara-perkara yang akan kita jayakan. Kalau nak bertanya terus dengan sekretariat kita, kita boleh menghantar email iaitu Yayasan Penyayang Iskandar Puteri @gmail.com. Yayasan Penyayang Iskandar Puteri @gmail.com. Atau kalau nak bertelefon, nak tanya terus dengan sekretariat Yayasan Penyayang Iskandar Puteri, boleh menghubungi nombor telefon pejabat kita 07 596 4277. 07 596 4277. Ini adalah saluran-saluran perhubungan yayasan dengan masyarakat di luar. Jadi selama ini mungkin hanya golongan-golongan tertentu saja yang dapat makluman tentang apa yang akan kita jayakan. Maka dengan ada 4 saluran ini, dengan adanya program pagi ini, saya berharap masyarakat di luar lebih ramai dapat mendekati diri mereka dengan yayasan, berhubung dengan apa yang telah saya nyatakan melalui website, melalui Facebook, melalui email, bertelefon terus dengan kita, dan insya-Allah mudah-mudahan akan lebih ramai lagi masyarakat di luar dapat mengetahui apa yang akan kita jayakan. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Harap menjawab soalan Puan Mariah tadi, apa bantuan-bantuan yang ada daripada kami, bantuan-bantuan program juga bantuan-bantuan barangan daripada kami. Jadi layarilah Facebook kami atau Insta ataupun Twitter, atau boleh juga hubungi terus kepada pejabat kami. Baiklah, kita berhenti lihat seketika, kita tonton tayangan video. Silakan. Pagi ini Yayasan Penyayang Iskandar Puteri berkesempatan untuk membantu 2 penerima yang berada dalam penyakit kritikal, iaitu Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kita bertemu lagi. Tadi itu adalah tayangan video mengenai program kebajikan yang kami anjurkan atau jalankan. Baiklah, untuk program kebajikan saya rasa saya minta Tuan Pengerusi ulas sikitlah tentang kebajikan ni. Tadi video tadi adalah sebahagian daripada program yang kita buat untuk bantuan kebajikan. Bantuan kebajikan ni memang sangat popular di kalangan masyarakat bersama yayasan. Sebab tu saya bimbang dulu, yayasan ni hanya lebih dikenali untuk membantu dalam bidang kebajikan. Sebab tu saya pagi ini saya nak memaklumkan bahawa itu adalah antara sebahagian program yang akan kita jayakan. Tapi kita banyak yang kita jayakan untuk masyarakat di luar. Bukan saja yayasan hanya membantu kepada mereka yang kurang bernasib baik ataupun bila berlaku bencana-bencana alam. Tetapi yayasan sebenarnya mendekati masyarakat dalam banyak program. Saya sebut antara program dia, kalau dalam bidang pendidikan kita buat bantuan awal persekolahan. Kita bantu mereka yang memerlukan bantuan beli pakaian dan sebagainya. Kita bantu dalam bidang pendidikan kelas-kelas tambahan, khusus motivasi pelajar, program gunting rambut.
bila mereka nak masuk alam persekolahan sampai tahap itu pun kita buat program untuk masyarakat di luar. Dalam bidang belia kita buat program khusus pra perkahwinan. Kita pun berikan program seperti itu. Program mengaji, belajar tajwid, belajar pengurusan jenazah. Kita buat program untuk sukan, street soccer, badminton, bola sepak. Kita buat program bersama NGO di taman-taman, bersama KRT. Kita buat program-program kemahiran untuk masyarakat di luar sana seperti kursus pastry, masakan, dekorasi, kursus jahitan. Ini pun popular. Saya pernah datang sendiri ke program itu, ramai yang berminat dalam program jahitan. Dalam masa 3 hari mereka dah boleh pandai dah buat baju, buat seluar. Kalau tak berniaga pun untuk keluarga dia dah boleh buat. Jadi kita buat juga program-program seperti itu, kemahiran. Kita buat bengkel media bersiri, video subscribe-nya. Kita buat program usahawan dalam lukisan inai pengantin, program bermakeup untuk dadanan pengantin, kelas jahitan manik. Jadi ini yang kita jayakan dalam mendekatkan yayasan dengan masyarakat di luar. Bukan semata-mata yayasan ini hanya memberi bantuan kepada bidang kebajikan. Itu memang akan kita jayakan dari semasa ke semasa. Tetapi kita sebenarnya lebih banyak buat program-program untuk mempertingkatkan potensi diri komuniti yang tinggal di dalam kawasan Iskandar Puteri. Terutamanya kita beri penekanan dalam bidang pendidikan, pembangunan belia, dan kita juga beri penekanan untuk membantu masyarakat B40 agar terkeluar daripada kemiskinan. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Okey, banyak sebenarnya bukan saja yang kita tengok tadi kat video tu untuk kebajikan, tetapi banyak lagi program-program pendidikan. Jadi kita cover semua sebenarnya, daripada anak kecil, belia sehinggalah ke dewasa. Juga kepada warga emas pun kita ada cover, lebih kepada pertanian, untuk mengisi masa lapang untuk orang-orang pencen terutamanya. Okeylah, kita ada soalan daripada Ungku Nursiah. Soalannya, apakah bentuk contoh-contoh bantuan yang boleh Yayasan Penyayang salurkan terhadap sekolah dalam Iskandar Puteri? Rasa cikgu ni yang tanya ni. Okey, Tuan Pengerusi. Terima kasih yang bertanya. Seperti mana yang saya maklumkan bahawa bantuan kepada sekolah hanya kita boleh berikan dalam bentuk program. Tadi saya bagi tahu kita berikan program bengkel menjawab soalan sebagai contoh. Kita buat program bengkel menjawab soalan di BSR, SPM, STPM. Ini saya ingat semenjak 2015 lagi kita dah berikan program ini kepada pihak sekolah. Di peringkat sekolah kita pernah jayakan program secara bersama dengan pejabat pendidikan daerah. Kita berkolaborasi dengan pejabat pendidikan daerah. Kita berikan peruntukan supaya pejabat pendidikan daerah mengaturkan program-program yang dirasakan sesuai untuk membantu mempertingkatkan prestasi pelajar. Itu saluran yang kita berikan kepada sekolah. Tetapi ada kes-kes kecemasan, kita juga bantu sekolah. Contoh, kita pernah bantu sekolah bila sebuah sekolah tu dipanah petir, bangunannya, bumbungnya dah nak runtuh dan sangat bahaya kepada pelajar-pelajar. Jadi kita berikan bantuan kecemasan untuk dengan segera kita bantu supaya bumbung sekolah itu dapat dibaiki agar tidak membahayakan pelajar-pelajar. Itu yang kita berikan kepada sekolah. Tapi nak besarkan kantin, nak tambah aircon, nak beli peralatan belajar, itu kita tak dapat nak menyumbang kepada pihak sekolah sebab kekangan sumber kewangan itu juga. Jadi saya harap sekolah dapat memahami, bukan kita tak nak banyak membantu, tapi kita bantu dari sudut program-program
yang boleh membantu ke arah mempertingkatkan prestasi pelajar. Itu. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Harap dapat menjawab soalan daripada cikgu, saya rasa cikgu Ungku. Okey, seterusnya soalan daripada Encik Norizam Nizam. Tahniah Yayasan Iskandar Puteri, sebarang bantuan ikut saluran, dah halusi jangan ada pihak ambil kesempatan. Contoh bantuan peniaga, kalau berniaga pastikan betul-betul. Maknanya dia minta jangan salah bagi dekat peniaga. Ada orang menipu, dia tak berniaga tapi dia cakap dia berniaga. Jadi bila kalau kita tak simak, maknanya kita dah terbagi kepada yang tak berkelayakan. Jadi apa komen pengurusi? Terima kasih Saudara Nizam. Sebab tu bila kita jayakan satu-satu program, saya berharap yang memohon tu harap dapat bersabar. Sebagai contoh, baru ni kita berikan peluang kepada 500 peniaga warung untuk mohon bantuan perniagaan, belian peralatan perniagaan. Jadi kita arahkan di peringkat sekretariat menyemak setiap pemohon tu supaya yang betul-betul layak menerima bantuan itu dapat menerima. Kita tak mahu seperti Saudara Nizam maklumkan tadi, ada orang mengambil kesempatan. Jadi kita ambil sedikit masa, mereka yang memohon, kita kena semak tempat dia berniaga, semak betul-betul kat dia berniaga dan sebagainya. Jadi bila kita dah puas hati, memang betul-betul mereka layak, barulah bantuan ini dapat disalurkan kepada mereka yang memohon itu tadi. Jadi insyaAllah kita cuba yang terbaik untuk memastikan apa saja bantuan yang kita nak berikan itu menepati kepada syarat-syarat yang sudah pun kita tetapkan. Okey, Encik Nizam harap menjawab soalan. Kami sebenarnya mengadakan semakan dan juga tapisan. Jangan risau. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Bersabar sebab kita bila daftar tutup tu bukan secara terus akan dapat kita salurkan bantuan tersebut. Ya, kita memerlukan masa lah untuk buat semakan. Okey, faham. Seterusnya ada lagi soalan daripada Encik Syam Bos. Ini mesti bos ni, banyak anak-anak pekerja bawah dia ni. Bagaimana peranan dan sokongan GLC dan korporat dalam membantu yayasan secara terus? Oh, ini memang soalan yang sangat baik. Saya harap GLC dan syarikat-syarikat korporat dapat mengikuti siaran kita ini. Dan sebenarnya kita sangat mengalalukan GLC baik di peringkat state ataupun federal dapat membantu kita juga baik dari segi sumber kewangan, bantuan kewangan ataupun program-program yang boleh kita jayakan secara bersama. Dan juga pihak korporat, usaha-usaha yang berjaya, syarikat-syarikat yang besar yang berada di dalam kawasan Iskandar Puteri seperti Pelabuhan Tanjung Pelepas, Forest City. Kita sangat mengalalukan penglibatan mereka bersama kita, membantu seperti mana yang saya maklumkan tadi, boleh bantu kita dari bentuk sumber kewangan tu kita boleh buat program-program ataupun program secara bersama dengan kita. Jadi sebagai contoh, saya nak beri satu GLC yang akan menjayakan program saya bersama ialah IRDA itu. Iaitu sebuah GLC kerajaan. IRDA pada tahun 2016-2017 memang ada bersama dengan yayasan. Salah satu program yang mereka jayakan bersama yayasan ialah pertanian bandar. Iaitu kita secara bersama, yayasan dan IRDA memberikan peruntukan kepada komuniti-komuniti yang terpilih menanam lada contohnya. Jadi kita beri peruntukan komuniti tersebut secara bersama menanam lada. Jadi hasil tanaman lada itu akan dapat diperolehi menjadi sumber kewangan kepada komuniti, dan komuniti setempat juga dapat beli lada dengan harga yang murah. Jadi ini dan segar, dan ini kita jayakan bersama IRDA. Ini contoh bagaimana yayasan bergerak bersama GLC. Dan saya percaya banyak lagi GLC di peringkat kerajaan negeri dan persekutuan ada program-program seumpama itu boleh kita jayakan bersama dengan yayasan. Kalau mereka nak beri bantuan program melalui yayasan, kita pun alu-alukan juga. Jadi mudah-mudahan di masa-masa akan datang banyak lagi GLC dan
syarikat-syarikat korporat akan mendekati yayasan kerana kita ada platform yang cukup terbaik untuk mereka jayakan CSR masing-masing. Mereka boleh gunakan kita sebagai platform untuk mendekati masyarakat yang berada di sekeliling mereka. Jadi ini yang kita sangat lalukan. Terima kasih pada yang menyoal tadi, Syam bos. Okey, Encik Syam harap menjawabnya. Okey, untuk JFC di luar sana, anda digalakkan bersama-sama kami, kecil tapak tangan Iskandar Puteri kami tadahkan. Ya. Kita jalan seiring, bersama-sama kita membangunkan masyarakat. Baiklah, masa pun agak sudah jam 12 lebih sikit. Okey, ini satu soalan terakhir lah untuk Tuan Pengurusi. Dulu Tuan Pengurusi dipahamkan pengurusi asal penyakit Iskandar Puteri yang pertama. Kemudian kita bertukar pengurusi. Lepas tu sekarang kembali balik, welcome back, and then dengan tanggungjawab yang sama. Jadi apakah harapan Tuan Pengurusi untuk tahun ini dan juga tahun-tahun akan datang lah untuk Yayasan Penyayang ini? Saya punya satu harapan yang sangat besar lah bahawa yayasan ini sebenarnya boleh memainkan peranan membantu masyarakat yang berada di Iskandar Puteri dengan lebih berkesan di masa akan datang dengan kerjasama semua pihak. Harapan saya semua pihak boleh membantu kita, memberikan idea, memberikan kritikan pun tak apa, asalkan ianya sebuah kritikan membina. Harapan saya yang besar juga, yayasan akan lebih dikenali oleh lebih ramai masyarakat di Iskandar Puteri. Kita tak mahu hanya segelintir pihak saja yang dapat faedah daripada apa yang akan kita jayakan. Saya sangat berharap puluhan ribu yang boleh tahu apa itu yayasan, boleh bersama-sama kita, boleh mengikuti program kita, boleh ambil bahagian dalam program kita. Saya nak ramai lagi terlibat. Saya nak cadangan apa saja program-program terbaik boleh kita laksanakan. Kerana bila ramai mendapat faedah daripada apa yang kita jayakan, maka sudah tentu yayasan ini akan dapat dilihat sebuah NGO yang sangat berkesan, membantu pihak kerajaan, membantu pihak MBIP, mendekatkan mereka dengan masyarakat. Saya nak yayasan ini dilihat sebagai satu NGO yang boleh membantu kerajaan dan MBIP dalam bentuk apa saja agar potensi setiap masyarakat itu dapat kita bangunkan. Jadi saya sangat berharap program ini pagi ini akan menjadi satu platform untuk rujukan kepada banyak pihak yang belum tahu apa itu yayasan. Banyak pihak belum tahu bagaimana nak berhubung dengan yayasan. Banyak pihak belum tahu apakah yang boleh kita bantu, apakah yang tak boleh kita bantu. Jadi mudah-mudahan ianya akan memberikan satu tempat untuk mereka melihat apakah itu yayasan. Jadi program ini sangat penting. Jadi boleh dilihat di YouTube, di Facebook berulang-ulang kali supaya lebih ramai dapat melihat. Jadi harapan terakhir saya, mudah-mudahan bila ramai yang boleh mengambil bahagian dalam program-program kita, mudah-mudahan kerajaan akan menambah dana kepada yayasan. Kita nak bergerak dengan lebih aktif, dengan lebih banyak program, kita ada kekangan dana. Jadi saya percaya kerajaan sangat prihatin. MBIP pun sangat prihatin. Bila kita dapat buktikan bahawa yayasan ini mampu memberikan banyak perkara-perkara kebaikan kepada ribuan masyarakat yang tinggal di Iskandar Puteri, saya percaya nanti satu masa kerajaan juga melalui MBIP akan menambah peruntukan untuk kita jayakan program kepada masyarakat yang tinggal di kawasan Iskandar Puteri. Itu harapan saya. Kita nak menambah dana peruntukan daripada MBIP, mestilah mereka nak tengok KPI kita. Mereka nak tengok sejauh mana keberkesanan kita. Mereka nak tengok berapa ramai yang terlibat dalam program-program kita. Jadi harapan saya ribuan, kalau boleh puluhan ribu masyarakat yang tinggal di Iskandar Puteri dapat kita sentuh mereka, dapat kita menyantuni mereka, dan saya percaya bila ramai yang terlibat, insya-Allah kerajaan
melalui MBIP juga akan melihat mungkin dana itu akan dapat ditambahkan di masa akan datang. Sayang sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kami telah sampai ke akhir waktu ke udara, tapi jangan khawatir, minggu hadapan kami akan hadir kembali pada jam yang sama, waktu yang sama di Yayasan Penyang Iskandar Puteri Facebook dan juga YouTube channel. Tidak lupa kepada Tuan Haji Muhammad Hari bin Malik, terima kasih banyak bersarang lebah di pohon palas, burung kelicap di pohon selasih. Pengetahuan bertambah, penerangan jelas. Hello Iskandar Puteri mengucapkan terima kasih. Baiklah, juga terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengurusi kerana meluangkan masa bersama-sama kita bagi melancarkan rancangan-rancangan e-digital selepas ini. Jadi akhir kalam, saya Azizana Sabu mohon mengundur diri. Maaf tersalah bicara, tersilap kata sepanjang mengendalikan majlis atau program Hello Iskandar Puteri ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam.